Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai murid-murid. Pada hari ini kita akan belajar tentang jawi. Sebelum itu, Ustazah akan perkenalkan diri Ustazah. Nama Ustazah Najihah. Kita akan belajar tentang teknik mudah membaca jawi. Jom murid-murid, kita belajar bersama-sama. Kita mulakan dengan teknik alif, waw, ya. Teknik ini kita akan membunyikan huruf-huruf alif, waw dan ya. Persamaan alif ialah seperti huruf A. Bunyinya seperti huruf A. Manakala bagi huruf waw pula, bunyinya seperti huruf I dan E. Bunyinya seperti huruf I dan E. Seterusnya, bunyi huruf bagi huruf ya ialah seperti huruf O dan U. Seperti huruf O dan U. Kita pergi kepada bunyi huruf vokal pertama iaitu alif. Seperti yang Ustazah katakan tadi, huruf alif bersamaan bunyinya dengan huruf A. Huruf A. Okay, teknik kita membunyikan huruf A bagaimana? Anda perlu membuka mulut seluas-luasnya seperti gambar di bawah. Seperti gambar di bawah. Cara membunyikan huruf A ialah seperti anda menjerit. A. A. Okey, kita pergi pula kepada contoh bagaimana kita hendak membunyikan huruf A semasa berada dalam suku kata. Seperti yang Ustazah katakan tadi, huruf A cara membunyikannya ialah seperti menjerit. A. A. Jadi, sekiranya huruf A bertemu dengan huruf ba, ba bersamaan dengan huruf P. Ba bersamaan dengan huruf P. Jadi, cara membunyikannya ialah seperti ba, be, tambah dengan a bersamaan dengan ba. Bersamaan dengan ba. Okey, kita tengok pula kepada contoh yang seterusnya. Huruf pertama ini ka. Huruf pertama ka. Jadi bersamaan dengan huruf K. Bagaimana kita membunyikan huruf K? Seperti k. Jadi bagaimana kita ingin menggabungkan huruf K dengan alif? Jadi, K bertemu dengan alif. Cara bunyi alif A. A. Jadi, cara gabungan K, K bertambah dengan huruf alif A. Jadi bunyi yang akan dihasilkan ialah K. K. Boleh faham murid-murid? Kita pergi pula kepada contoh seterusnya iaitu ca. Ca bersamaan dengan huruf C. Bersamaan dengan huruf C. Jadi, cara membunyikan huruf C ialah seperti c. C. Jadi, huruf C bertemu dengan huruf alif. Seperti yang dikatakan Ustazah tadi, huruf alif bersamaan dengan huruf A. Huruf A. Jadi, cara menyebut huruf A tadi seperti menjerit. A. A. Jadi, C bertambah dengan E. A. C bertambah dengan A akan menghasilkan bunyi ca. Ca. Jadi, cara menyebutnya ca. Jadi, C iaitu C. C iaitu ca bertemu dengan alif A. Jadi, bunyi dia ca. Okey. Jom murid-murid kita cuba membaca gabungan huruf-huruf di bawah. Okey. Jadi, ba bersamaan dengan huruf B. Dan bertemu dengan huruf alif. Sama dengan huruf A. Jadi, bunyinya B campur dengan bunyi huruf A bersamaan dengan ba. Bersamaan dengan ba.
Jadi contoh yang kedua, ca. Bunyi ca bersamaan dengan huruf si. Si. Jadi bunyinya ce. Ce. Jadi berjumpa dengan huruf alif. Huruf alif seperti huruf A. Cara membunyikan huruf A ialah A. A. Jadi ce tambah dengan A bunyinya ca. Bunyinya ca. Okey, seterusnya contoh ketiga, ga. Ga. Huruf ga bertemu dengan huruf ga, persamaannya ialah seperti huruf G. Seperti huruf G. Jadi cara membunyikan huruf ga, ge. 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 Okey. Bertemu dengan huruf alif, iaitu bersamaan dengan huruf A. Jadi bunyinya ialah seperti huruf bunyinya A. A. Jadi ge bertambah dengan huruf A, jadi ga. Jadi huruf ga. Jadi itulah caranya menyebut huruf-huruf berdasarkan huruf alif. Dan sekiranya anda berjumpa huruf alif dalam sesuatu suku kata, jadi begitulah cara menyebutnya. Kita pergi pula kepada huruf ya. Huruf ya. Huruf ya terdapat dua persamaan ataupun dua huruf yang bersamaan dengan huruf ya, iaitu huruf I dan huruf I. Huruf I dan huruf I. Jadi kita pergi kepada persamaan yang pertama, iaitu huruf I. Huruf I. Jadi bagaimana ingin membunyikan huruf I? Iaitu seperti I. 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 Seperti anda geli terhadap sesuatu. I. I. Okey. Bagaimana kita hendak membunyikan huruf I ataupun ya yang bersamaan dengan huruf I ketika dalam suku kata? Okey, huruf ba seperti yang tadi Ustazah ajar bagaimana membunyikan huruf ba, iaitu b ataupun b. Okey, ba bersama dengan huruf b, b bunyinya, dan bertemu dengan huruf ya yang mempunyai bunyinya seperti huruf I, iaitu i. Jadi b bertambah dengan i, jadi di. Jadi B. Okey. Seterusnya contoh yang lain iaitu huruf kaf. Huruf kaf. Huruf kaf. Jadi huruf kaf bersamaan dengan huruf K. Bersamaan dengan huruf K. Jadi bunyinya k. K. Okey. Huruf kaf bertemu dengan huruf ya. Ya yang mempunyai persamaan dengan huruf I, bunyinya I seperti I. Bunyi I iaitu ya tadi bersama bunyinya I. I. Jadi kaf bertambah dengan ya, bunyinya ki. Bunyinya ki. Okey. Seterusnya huruf ca. Huruf ca. Huruf ca mempunyai persamaan seperti huruf C. Sama dengan huruf C. Bunyi ca, ce. Ce. Bertemu dengan huruf ya yang mempunyai persamaan dengan huruf I. Bunyi huruf I. Ce bertambah dengan I. Bunyinya ci. Bunyinya ci. Okay. Setelah kita mempelajari cara-cara menyebut suku kata yang bertemu dengan huruf vokal ya, mari kita cuba membaca suku kata, contoh-contoh suku kata yang mempunyai huruf ya
dan berbunyi seperti huruf I. Okey. Suku kata pertama, ba bertemu dengan huruf ya. Ba bunyinya b. Bunyi huruf ya i. Jadi b bertambah dengan i jadi b. Jadi contoh yang kedua, si ataupun ca bertemu seperti huruf C. Bunyinya ca. Okey, bertambah dengan huruf ya. Ya bunyinya i. Ce bertambah i jadi ci. Seterusnya huruf ga. Huruf ga bersifat seperti huruf G. Bunyinya g. Bertambah dengan huruf ya. I. G bertambah dengan i jadi gi. Okey. Jadi kita telah mempelajari cara-cara menyebut huruf ya dalam suku kata. Apabila huruf ya itu sama dengan bunyi caranya huruf I, iaitu i. Seterusnya kita pergi pula kepada huruf ya. Huruf ya pula seterusnya persamaan kedua. Seperti Ustazah katakan tadi, huruf ya mempunyai dua persamaan huruf dalam huruf Rumi, iaitu huruf I dan I. Jadi huruf I ni cara sebutnya mak, apple, dan cara nak sebutnya seperti di dalam gambar ini. Mulut seperti terbuka, separa terbuka. Jadi I, okey. Seterusnya kita pergi pula kepada contoh pertama. Okey, contoh pertama bunyi ya yang bersamaan dengan huruf I. Jadi bunyinya ataupun mak ataupun apple. A dan ataupun Jadi bunyi apabila contoh pertama huruf ba, huruf ba bertemu dengan huruf ya. Jadi tadi b tambah dengan jadi bunyinya tambah dengan huruf ya yang bersifat seperti huruf i, bunyinya tambah jadi bunyinya be. Seterusnya contoh seterusnya huruf kaf. Contoh huruf kaf ni sama ciri dia dengan huruf K. Jadi bunyinya k. Okey. Bertemu dengan huruf ya yang bersifat seperti huruf I dan bunyinya kaf bunyi ke tambah dengan huruf ya jadi ke. Okey. Seterusnya bunyi huruf ca. Dan sama hurufnya seperti huruf C. Jadi bunyinya ce. Bertemu dengan huruf ya yang bunyinya seperti huruf I, iaitu huruf I bunyi jadi ce bertambah dengan huruf ya jadi ce. Okey, cerdik, ce. Okey. Mari kita belajar cara-cara nak menyebut huruf ya dalam keadaan seperti bunyi huruf I, iaitu bertemu dengan huruf-huruf selain alif waw ya. Jadi apabila satu suku kata tu berjumpa dengan huruf ya,
ataupun satu huruf berjumpa dengan huruf ya yang berbunyi tu, jadi perlu menyebut seperti yang Ustazah ajar tadi. Okey, kita pergi pada contoh pertama. Ba, bunyinya b, bertemu dengan huruf ya, bunyi seperti i, be. Okey, huruf seterusnya huruf ca seperti huruf si, jadi huruf bunyinya c, bertambah dengan huruf ya yang bunyinya seperti huruf i tadi, tadi bunyinya seperti c. Okey, huruf ga tadi bertemu dengan huruf ga tadi seperti huruf G, bertemu dengan huruf ya seperti huruf I tadi, bunyinya G, tambah ya tadi E, jadi bunyinya G. Bunyinya G. Okay. Seterusnya kita pergi pula kepada huruf waw, iaitu huruf waw. Tadi dah belajar huruf alif dan ya. Sekarang kita pergi pula kepada huruf waw. Huruf huruf waw ni seperti huruf ya, dia mempunyai dua persamaan, iaitu huruf O dan U. Huruf O dan U. Seperti huruf ya tadi, huruf ya mempunyai dua juga persamaan huruf, iaitu I dan I. Manakala huruf waw juga sama juga, mempunyai dua huruf persamaan, iaitu huruf O dan U. Huruf O dan U. Jadi cara menyebut huruf waw ketika mana keadaan dia sama seperti huruf U, iaitu seperti kita menyebut huruf U. Muncungkan mulut seperti dalam gambar dan keluarkan bunyi seperti kita nak meniup sesuatu. Jadi itulah cara menyebut huruf waw atau membunyikan huruf waw, iaitu Okey, seperti yang tadi kita belajar, huruf waw ni seperti huruf U dan cara membunyinya ialah munculkan bibir anda. Okey, contoh pertama huruf ba seperti huruf B dan cara membunyikannya b. Bertambah dengan huruf waw, cara membunyikannya seperti huruf U, iaitu jadi b tambah waw, jadi bunyinya bu. Okay, seterusnya kita pergi pula kepada contoh lain. Okey, contoh di sini huruf kaf. Huruf kaf yang sama bunyinya seperti huruf K. Huruf K. Jadi bunyinya, cara menyebutnya ke. Kan? Ke. Okey. Bertemu dengan huruf waw yang sama sifatnya seperti huruf U. Jadi cara membunyikannya Jadi kaf bertambah waw jadi ku. Okey. Seterusnya, contoh seterusnya ca. Jadi cara menyebutnya seperti huruf C, iaitu c. Bertemu dengan huruf waw yang bersifat seperti huruf U dan cara bunyinya ialah seperti Jadi ca bertemu dengan waw bunyinya cu. Okey. Okey, kita lihat pula kepada contoh-contoh huruf suku kata huruf yang mempunyai suku kata huruf vokal waw yang bersifat huruf seperti huruf U. Okey. Kita pergi pula kepada contoh pertama, iaitu huruf ba. Huruf ba bertemu dengan huruf waw
huruf waw, dan bunyinya huruf ba itu seperti huruf b, iaitu b. B bertemu dengan huruf waw yang bersifat seperti huruf u, bunyinya u, dan terhasillah bunyi bu. Cara membaca suku kata ni bu. Okey, contoh yang kedua, huruf ca. Okey, sifat huruf dia sama seperti huruf C, bunyinya c. Okey, berjumpa pula dengan huruf waw yang sama seperti huruf U, iaitu bunyinya wu. C bertemu dengan u, jadi bunyinya cu. Okey, contoh yang ketiga iaitu huruf ga yang sama sifatnya seperti huruf G. Dalam Rumi hurufnya G. Macam mana nak bunyikan huruf ga ni? G. Berjumpa dengan huruf waw dan yang bersifat seperti huruf U, bunyinya macam bunyinya U. Jadi g bertemu dengan u, jadi guru. Okey, itulah cara-cara ataupun contoh-contoh yang dapat kita pelajari bagi huruf yang mempunyai huruf suku kata yang mempunyai huruf vokal waw yang bersifat seperti huruf U. Okey, kita pergi pula kepada huruf waw bagi yang persamaannya seperti huruf O. Tadi kita dah belajar persamaan huruf waw tadi sama dengan huruf U. Sekarang kita pergi pula kepada huruf waw yang bersamaan dengan huruf seperti huruf O. Jadi bunyinya seperti kita membunyikan huruf O. Muncung juga, sama juga seperti huruf U tadi, kita muncungkan mulut tapi kita seperti O. Macam kita mengangguk, faham tu. Macam ni kita bunyikan O. Tadi yang tadi yang ni O. Macam ni kita bunyikan huruf O. Begitulah menyebut huruf waw yang sama sifatnya seperti huruf O. Okey, tadi kita dah belajar tadi huruf waw yang sama sifatnya seperti huruf O. Jadi bunyinya O. Jadi contoh pertama, tadi kita tengok huruf ba yang sama sifatnya seperti huruf B bertemu dengan huruf waw yang sama sifatnya seperti huruf O. Jadi bunyinya O. Bertemu dengan O. Bertemu dengan O, jadi bo. Bertemu dengan huruf O. Jadi bunyinya bo. Botak, botol, macam tu sebut dia. Bo. Okey. Kita pergi pula kepada contoh yang kedua, iaitu huruf kaf. Bertemu dengan kaf ni sama sifatnya seperti huruf K. Bunyinya ke. Kan? Bertemu dengan huruf waw yang sama sifatnya seperti huruf O. Bunyinya O. Jadi bunyi bagi kaf dan kaf yang bertemu dengan waw ni ke, bertemu dengan O ni bunyinya ko. Okey. Seterusnya, contoh yang seterusnya bunyi ca. Bunyi huruf ca. Kan? Huruf ca sama seperti sifat hurufnya seperti C. Cara bunyinya seperti ini. C. Okey. Huruf waw yang sama sifatnya seperti huruf O ni bunyinya O. Jadi ca bertemu dengan waw, c bertemu dengan waw, O,
C, O, bunyinya co. Co, co. Contoh, co, corak. Okey, kita pergi pula kepada contoh-contoh suku kata yang terbentuk daripada huruf suku kata yang terbentuk daripada huruf ataupun yang memiliki huruf waw yang bersifat seperti huruf O ni. Okey, contoh pertama, ba tadi. Kita dah belajar tadi, ba bunyinya sama seperti sifat huruf B, iaitu bunyinya beh. Bertemu dengan huruf waw yang sama sifatnya seperti huruf O, bunyinya O. Beh campur dengan O, bunyinya bo. Okey. Ca yang sama ni, huruf kedua ni, ca yang sama sifatnya seperti huruf C, bunyinya ce. Bertemu dengan huruf waw yang sama sifatnya seperti huruf O, bunyinya O. Ce bertambah dengan O, co. Co. Okey. Contoh yang ketiga, huruf ga. Huruf ga yang sama sifatnya seperti huruf G. Okey. Cara membunyikan ge. Bertemu dengan huruf waw yang bersifat seperti huruf O dan bunyinya O. Ge bertemu dengan O. Ge bertemu dengan O, bunyinya go. Okey. Kita telah selesai membaca ataupun mempelajari sifat-sifat huruf, sifat-sifat huruf dan membunyikan huruf-huruf alif, waw dan ya. Jadi, mari kita cuba baca suku kata di bawah. Okey. Mim bertemu dengan alif, bunyinya mim ni bunyinya kita ketapkan mulut kita. Bertemu dengan alif a, jadi ma. Okey, huruf kedua pula ta bertemu dengan alif ta, cara bunyi t. Bunyi alif a, jadi ta. Okey. Suku kata ketiga pula huruf ba, bertemu dengan huruf ya. Di sini huruf ya ni terdapat dua sifat tadi kan, ataupun dua sifat huruf, iaitu seperti huruf I dan seperti huruf I. Jadi cuba kita baca dalam keadaan sifat huruf I. Okey. Huruf I, ba, beh, tambah dengan huruf ya yang bersifat seperti I tadi, I. Jadi B. Okey. Seterusnya kita baca pula contoh yang kedua. Contoh waw ni tadi pun Ustazah ada katakan ada dua juga kan, huruf O dan U. Okey, kita cuba huruf O. Ce bertambah dengan O. Co. Okey. Huruf okey, contoh yang keempat ni juga, kalaulah kita baca huruf ca ni bersifat seperti huruf U, jadi cu, jadi ce dengan U, jadi cu. Contoh perkataan cu. Okey, huruf ba ni pula ya bertemu dengan huruf ya. Ya tadi saya katakan ada dua sifat, huruf I dan I. Tadi kita dah baca menggunakan huruf I. Jadi yang ni kita boleh gunakan huruf yang kedua, iaitu huruf I. Jadi pe dengan jadi pe. Seperti negeri, penang. Penang. Perang. Itu contoh-contoh perkataannya. Okey, seterusnya huruf qaf. Huruf qaf ni sama juga dengan huruf kaf tadi. Dia mempunyai sifat huruf seperti huruf K.
seperti huruf K. Jadi bunyinya ke. Bertemu dengan huruf waw. Huruf waw ni ada dua perkataan, dua huruf, sifat huruf kan, seperti huruf seperti huruf U dan O. Okey, cuba kita belajar. Cuba kita sebut dalam keadaan sifat huruf O. Jadi ku, ke dan O. Ku. Itu cara menyebutnya. Jadi anak-anak dah boleh faham dah cara nak sebut suku kata. Okey. Seterusnya, kita cuba pula mempelajari cara-cara membaca mengikut suku kata. Tadi Ustazah dah ajar cara-cara membaca sesuatu perkataan dalam sesuatu suku kata berdasarkan sifat huruf tadi kan, ataupun bunyi-bunyi huruf. Jadi kita beralih pula kepada cara membaca suku kata, cara membaca perkataan berdasarkan suku kata. Okey, cara-caranya adalah, okey, ni kita tengok suku kata pertama dan kita terdapat ada juga suku kata kedua. Okey, suku kata pertama mim. Mim ni tadi cara menyebutnya ketap mulut bertemu dengan huruf alif tadi. Cara je. Cara bunyi alif macam mana? Jadi bunyinya ma. Bunyinya ma. Okey. Kita berjumpa huruf ma ni berjumpa dengan huruf suku kata ta. Ta bercampur dengan alif ni. Jadi bunyinya ta. Jadi cara nak sebut perkataan ni mata. Mata. Jadi jadilah perkataan dia mata. Mata. Okey. Yang kedua, contoh kedua. Ni huruf ca bertemu dengan huruf waw. Okey. Tadi ada terdapat dua sifat huruf bagi waw. Dalam perkataan ini dia gunakan huruf U. Jadi bersifat huruf U. Bagaimana sifat huruf U? U. Jadi ce bertemu dengan U. Jadi cu. Okey, ini suku kata pertama, cu. Okey, suku kata kedua, ca ni, ce ni bertemu dengan huruf ya yang bersifat seperti huruf I. Seperti huruf I. Bagaimana menyebut huruf I? I. Kan, cara membunyikan huruf I, Jadi ce bertemu dengan I. Jadi ci. Jadi ini tadi bunyinya cu bertambah dengan huruf suku kata kedua jadi ci. Cuci. Jadi jadilah perkataan cuci. Okey, mari kita tengok contoh-contoh. Ini suku kata pertama iaitu warna hitam dan suku kata kedua. Jadi ini ni tadi kita dah belajarkan mim bertemu dengan alif. Mim ni bunyinya me. Bertambah dengan alif a jadi ma. Ni jadi suku kata pertama ni bunyinya ma. Okey, suku kata kedua ta ni berjumpa dengan alif a. Jadi ta ni te bertemu dengan alif a jadi ta. Jadi tadi suku kata pertama ma. Suku kata kedua ta jadi mata. Okey. Suku kata kedua ca. Okey, contoh perkataan yang kedua iaitu ca bertemu dengan waw. Jadi bunyinya cu. Tadi kita dah belajar cu. Okey. Jadi untuk suku kata kedua ni, ca ni ce bertemu dengan ya yang bersifat huruf I. Ni ci. I tadi. Ci. Cu. Ci. Okay, kita tengok gambar tadi. Ni gambar kuku. Macam mana nak baca
perkataan kuku dalam tulisan Jawi ni. Huruf kaf ni ke tadi dijumpa dengan huruf waw ni. Eja kuku kan dia gunakan huruf u kan, kuku. Jadi bertemu dengan u, jadi ku. Jadi yang bunyinya ku. Okey, ni suku kata pertama. Suku kata kedua pun serupa juga. Jadi bunyinya kuku, kuku. Jadi murid-murid dah faham dah cara nak membaca. Okey, kita pergi pula. Okey murid-murid, kita pergi pula kepada teknik seterusnya, iaitu teknik baca suku kata huruf yang terdapat dalamnya alif waw ya yang tersembunyi. Okey, sesetengah perkataan mempunyai suku kata ataupun huruf vokal dia tersembunyi. Okey, huruf alif waw ya ni huruf vokal dalam Jawi. Jadi huruf alif waw ya ni kadang-kadang disembunyikan dalam sesuatu keadaan ni. Keadaan ini apabila huruf alif waw ya ni dia berulang-ulang. Kita tengok kepada contoh perkataan bahasa. Bahasa. Okey. Contoh perkataan bahasa ni kita tiga pengulangan, iaitu huruf alif yang berulang-ulang dalam tiga suku kata. Okey, suku kata bahasa ni tiga suku kata. 1, 2, 3. Okey, dalam ketiga-tiga suku kata ni dia menggunakan huruf vokal yang sama, iaitu huruf alif. Okey, huruf alif. Okey, dalam suku kata pertama ni ada huruf alif, suku kata kedua ni ada huruf alif, suku kata ketiga pun ada huruf alif. Jadi cara sebutnya bahasa kan, bahasa, bahasa. Okey, ketiga-tiga ni mempunyai sama je pengulangan kan, sama-sama mengulangi huruf alif. Jadi dekat mana yang dia akan munculkan huruf alif ni? Okey, dia akan munculkan huruf alif di suku kata yang kedua. Suku kata kedua ni, ni. Dekat situlah dia akan munculkan suku kata ataupun akan munculkan huruf alif. Ditulis huruf alif. Untuk suku kata pertama dan suku kata ketiga, dia akan sembunyikan huruf alif. Jadi kalau ada yang tanya, Ustazah, macam mana kita nak baca kalau dah sembunyikan? Jadi baca seperti biasa, tetapi rujuk kepada huruf kedua. Huruf kedua. Suku kata kedua. Kalau huruf suku kata kedua ni huruf alif, bererti suku kata pertama dan juga suku kata ketiga ni juga huruf alif juga huruf vokal dia. Jadi cara bacaannya sama saja, bahasa. Cuma tidak dituliskan huruf alif pada suku kata pertama dan suku kata ketiga. Jadi cara bacaannya sama saja, bahasa. Bila kamu nak membaca, kamu rujuk ni perkataan yang suku kata kedua ni. Suku kata kedua ni huruf alif, jadi di sini pun juga huruf alif. Dan yang suku kata ketiga juga huruf alif. Jadi ni ba ni bertemu dengan huruf alif, jadi ba. Ni bertemu dengan huruf alif, ha lah kan. Sa ni sini bunyinya sama huruf S, jadi ni bertemu dengan huruf A ni, ni sa. Jadi cara baca dia bahasa. Tengok ni, huruf ba ni disembunyikan huruf alif, sa juga disembunyikan huruf alif. Okay, cara nak baca dia tengok ni, kat sini digunakan huruf alif ni. Jadi sama juga, huruf depan ni juga digunakan huruf alif juga. Jadi bahasa. Okey,
kita tengok contoh-contoh seterusnya untuk lagi memudahkan kamu memahami apa itu huruf alif, waw, ya yang tersembunyi dalam suku kata. Okey, kita tengok perkataan pertama, wanita. Wanita. Okey, perkataan wanita ni dia suku kata dia berbeza-beza, walaupun suku kata pertama dengan suku kata ketiga ni sama, tetapi dia tidak berulang-ulang berturut-turut seperti perkataan bahasa. Nampak ni, dia berturut-turut, bahasa. Semua huruf a. Jadi dia berturut-turut. Jadi seperti perkataan wanita ni, huruf suku kata pertama wa ni dengan ni berbeza huruf vokalnya, iaitu huruf alif bagi suku kata pertama dan ya di suku kata kedua. Jadi dia akan tuliskan setiap suku kata ni huruf vokal masing-masing kerana tidak berturut-turut pengulangan huruf vokal yang sama. Okey, kita tengok pula kepada contoh kedua, cerita. Cerita. Okey, kenapa huruf ce ni tak ada huruf ya seperti huruf ro dengan ya ni kan, suku kata ro dengan ya. Huruf kerana yang kedua-dua ni pengulangan suku kata yang sama. Jadi dia akan tulis dekat huruf dia akan tulis huruf ya ni dekat suku kata kedua. Cerita. Cerita. Okey. Yang ketiga, bahasa. Seperti tadi, bahasa, pengulangan. Okey, kalau pengulangan 2 kali pun dia tidak tulis. Pengulangan yang ketiga lagi lah dia tak tulis huruf. Untuk suku kata pertama dan suku kata kedua ni huruf vokal dia. Macam huruf cerita ni, cerita, dia tak tulis dekat suku kata pertama, dia akan tulis dekat suku kata kedua je kalau ada pengulangan. Okey. Jadi setelah kita mempelajari kesemua teknik, harapan Ustazah supaya semua dapat memahami cara ataupun teknik mudah membaca jawi mengikut suku kata dan sifat huruf dan bunyi huruf tadi. Semoga kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih.